وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم برضا الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل، واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق كلنا مسهلا، وبالخير يا فتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم خلصنا مما أنا فيه خلاصا جميلا، إنك على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. الحمد لله. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat, teman-teman, sahabat-sahabat, kawan-kawan, kenalan-kenalan, para muhibbin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, rahimakumullah. Mudah-mudahan kalian semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya sentiasa di dalam rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sentiasa di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada ketika ini kita sekali lagi dipilih oleh Allah. Sekali lagi kita dipilih oleh Allah. Sekali lagi kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikurniakan nikmat taufik pertolongan, digerakkan hati kita, anggota kita untuk sama-sama kita mensyukur
nikmat kesihatan, keafiatan, nikmat masa, nikmat waktu, nikmat akal, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat gerak dan diam, ditolong oleh Allah untuk melaksanakan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekaliannya tergolong di dalam golongan hamba-Nya yang bersyukur. Dan mudah-mudahan nikmat ini dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita sehinggalah nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keberkahan baginda kita mendapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dapat menikmati agama Islam. Alhamdulillah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sambungan kita Minhajul Abidin. Sambungan kita Minhajul Abidin, muka surat berapa ya? Saya Ustaz dulu wa ana rabbukum fa'budun, muka surat 2. Saya muka surat 2. Kitab lain muka surat Ustaz, kita lama muka surat 1 lagi awal lagi. Ustaz ada naskah lagi awal lagi. Abang kitab apa? Kitab baru. Besok 8. Ada muka surat 1, ada muka surat 2, ada muka surat 8, ada yang tak ada muka surat. Ada yang tak ada muka surat. Yang tak ada muka surat tu yang tak ada kitab lah. Jadi kawan-kawan yang tak ada kitab, baik beli kitab. Beli kitab. Oh, seronok mengaji ada kitab. Kitab ni nanti jadi saksi kita, insya-Allah. Kitab ni nanti jadi saksi. Berapa ringgit bang? Kitab ni 30 lebih. 29. Tak adalah mahal. 29. Kita jangan berkira sangat. Jangan berkira nak beli kitab. Tak ada kitab lah tu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam hadir sahabat semua. Salam hadir. Salam hadir. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, dengan taufik Allah kita dipilih oleh Allah. Sama-sama kita memperbetulkan kembali niat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama kita perbetulkan niat kita nak belajar, nak mengaji, nak mudzakarah kerana Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menunjukkan segala kesilapan, kelemahan di dalam ibadah kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan jalan-jalan yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menunjukkan jalan yang sebenar-benarnya, serta kita semua direzekikan oleh Allah untuk mengikutnya. Dan mudah-mudahan wa arinal batilan batila warzuqna jitinabah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita segala kesilapan, segala kejahatan, segala kemaksiatan, segala kelemahan, serta kita diberi taufik oleh Allah untuk menjauhkan diri, meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Syekh banyak-banyak salat. Tolong tap-tap skrin sambil-sambil itu mudah-mudahan kuliah kita ni berkembang
luas, pergi jauh lagi, ramai lagi orang boleh dapat manfaat insya-Allah. Dan segala kebaikan-kebajikan mereka itu semua Allah Ta'ala akan masukkan dalam buku amal kebajikan kalian semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kata Musannif rahimahullah ta'ala, terima kasih yang share, yang tengok skrin, yang hadir, terima kasih yang sudi singgah walaupun sebentar. Mudah-mudahan jadi asbab mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita undur sebagai perenggan tu bahawasanya kata Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi ilmu yang kita sedang belajar ni ilmu tasawuf namanya, ilmu tasawuf namanya. Apa peranan ilmu tasawuf ni sahabat? Apa peranannya ilmu tasawuf ni? Peranan ilmu tasawuf ni nak membimbing hati kita. Itu peranan ilmu tasawuf. Nak membimbing hati kita. Sebab hati ni pun ada perjalanannya. Seperti mana anggota kita, seperti mana zahir, begitulah juga hati kita ada perjalanan. Tujuan kita belajar ilmu tasawuf ni nak memastikan perjalanan hati kita tu lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami jalan yang lurus. Maknanya kita mohon kepada Allah agar zahir kita dibimbing oleh Allah ke jalan yang lurus. Begitulah juga hati kita turut dibimbing ke jalan yang lurus. Kita tidak akan sampai, mata hati kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala seandainya yang lurus itu sekadar zahir. Kalau sekadar amalan kita yang zahir sahaja lurus, maksudnya membuat apa yang diperintah oleh Allah, menjauhi perkara yang ditegah oleh Allah, walhal hati kita tidak mentaati perintah Allah, maka kita tak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, ibadat ini adalah merupakan kenderaan yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenderaan. Bagaimana nak sampai kepada Allah? Dengan ibadatlah. Kalau kita tidak beribadat, kita tidak akan sampai kepada Allah. Hati kita tak akan sampai kepada Allah. Kita tidak akan ma'rifah, tidak akan mengenal Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan. Kalau tidak beribadat ataupun sekadar ibadat yang zahir, tidak disertakan dengan ibadat yang batin, maka ibadat itu tidak akan bergerak. Ibadat itu tidak akan menggerakkan kita dekat kepada Allah Ta'ala. Ibadat itu tidak akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau sekadar ibadat yang bangsa zahir. Jadi yang kita minta Allah bimbing kita dalam solat itu, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta agar Allah membimbing kita, menuntun kita ke jalan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada para nabi, para rasul, para awliya illah, para arif billah, para ahlillah, para salikin, zahirnya dan batinnya. Jadi kita nak Allah bimbing kita macam tu. Seperti mana Allah membimbing zahir mereka, begitulah juga kita nak Allah bimbing zahir kita. Bagaimana Allah Ta'ala membimbing hati mereka ke jalan yang lurus, kita juga inginkan jalan yang sama. Kerana para nabi, para rasul itu taat kepada Allah zahir dan batin mereka. Jadi kalau kita sekadar zahir sahaja taat kepada Allah, batinnya tidak, maknanya kita masih lagi belum berada di jalan tu lagi. Kita belum lagi berada di jalan tu lagi, belum lagi. Untuk
duduk berada di atas landasan ataupun jalan yang Allah bimbing pada Nabi Rasul tadi, wali-waliullah tadi, auliaillah tadi, kekasih Allah tadi, perlulah taat kepada Allah zahir dan batin, baru kita ada kat jalan. Kalau sekadar zahir saja, sembahyang saja, puasa saja, mengaji saja, mengajar saja, haji saja, umrah saja, sedekah saja, tutup aurat saja, tetapi hati kita mengikut jalan yang salah, takkan sampai, takkan mendekatkan kita dengan Allah. Jadi inilah peranan dia, ilmu tasawuf ni lah, nak membimbing hati kita. Selain daripada tu, nak mengkosongkan hati kita daripada selain Allah, nak mengkosongkan hati kita daripada selain Allah. Kerana hati kita ni diibaratkan seperti bekas. Hati kita ni ibaratkan seperti bekas. Yang layak duduk di dalam bekas ni hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang hanya layak duduk di dalam bekas ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang namanya selain Allah, makhluk, dunia, itu semuanya tidak berhak berada di dalam hati kita. Begitulah sepatutnya. Jadi kita belajar ilmu tasawuf ni nak usaha sebagai sebab, nak belajar, nak tahu, nak usaha agar kita dapat memiliki hati seperti mana hati-hati orang-orang soleh tu. Mudah-mudahan Allah merezekikan kita hati seperti hati-hati yang Allah kurniakan kepada mereka-mereka yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang baik, hati yang lurus, hati yang jujur, hati yang takwa, hati yang malu dengan Allah, hati yang gemarkan ibadah, hati yang gemarkan akhirat. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah hati yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, segala ibadat itu buah ilmu. Apa sahaja ibadat, apa sahaja ibadat, sama ada ibadat yang dilakukan oleh anggota zahir kita ataupun ibadat yang dilakukan oleh hati kita, ia merupakan buah ilmu. Buah ilmu maksudnya buah yang terbit daripada pohon ilmu. Maknanya kalau kita nak beribadat, mau tak mau kenalah ada ilmu. Apa pun ibadat, ibadat zahir, ibadat hati, mesti kena ada ilmu. Ilmu itu pokoknya, ibadat itu buahnya. Kalau tak ada pokok, takkan ada buah. Kalau tak ada ilmu, takkan ada ibadat. Kalau tidak ada ilmu, tidak akan ada ibadat. Dah tu yang kita buat ni palsu. Yang kita buat tu namanya ibadat palsu. Pokok buah yang tak ada pokok tu namanya buah palsu. Ada buah yang tak ada pokok, buah palsu, buah plastik. Begitulah juga dengan ibadat kita. Kalau kita sekadar beribadat, tidak mau menuntut ilmu, maka segala ibadat itu palsu. Ibadat itu palsu, bukan ibadat yang sebenar, bukan ibadat yang diperintah oleh Allah, bukan ibadat yang disuruh oleh Allah, bukan ibadat yang dimaksudkan. Ibadat yang dimaksudkan ini ibadat yang benar-benar, yang berkualiti, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kemuliaan, yang mendatangkan kebajikan untuk diri kita. Itu ibadat yang kita mesti usahakan sewaktu hidup atas dunia ini.
Sama ada kita laki-laki ataupun kita perempuan, itulah di ibadat yang mesti kita usahakan, yakni ibadat yang dilakukan berdasarkan ilmu. Sebab itu Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu kefarduan. Sebab tu Nabi memerintahkan ke atas diri kita laki-laki dan perempuan yang muslim ini menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu satu kefarduan, kemestian. Kerana tanpa ilmu takkan ada ibadat. Tanpa ilmu takkan ada ibadat. Meskipun beribadat namanya palsu tanpa ilmu. Ibadat tanpa ilmu tu palsu. Ibadat palsu. Ibadat yang bohong, ibadat yang dusta. Beramallah sepanjang umur kita dengan ilmu, dengan amal tanpa ilmu, tidak akan ada kebaikan dan kebajikan yang kita akan bawa balik akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Beramallah, beribadatlah sepanjang hidup kita tanpa ilmu, nescaya tidak akan ada kebaikan dan kebajikan yang kita akan bawa balik bertemu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib kita di hari kiamat kalau kita balik hari kiamat, balik ke alam barzah tanpa kebaikan, tanpa kebajikan? Sedangkan kebaikan dan kebajikan itu perkara yang sangat penting untuk kehidupan kita selepas mati. Sebagaimana manusia mengatakan pentingnya wang ringgit sewaktu di dunia, seperti mana dikatakan oleh manusia betapa pentingnya duit di dalam kehidupan dunia, begitulah juga tersangat penting, terlebih penting kebaikan kebajikan untuk kita hidup selepas mati. Bagaimana nak meraih kebaikan kebajikan selepas mati ni? Dengan ibadat yang dilakukan berdasarkan ilmu, bukan ibadat tanpa ilmu. Ibadat tanpa ilmu tu palsu. Jadi mari kita mengaji, mari kita belajar. Sementara ada kesempatan yang Allah bagi, kesihatan yang Allah bagi, ruang peluang yang Allah bagi, ini gunakanlah untuk kita mencari ilmu sebanyak mungkin supaya amalan yang kita buat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah umur, makna umur kita tidak akan mendatangkan apa-apa faedah seandainya kehidupan kita ini tidak ada ibadat. Seandainya hidup kita atas dunia ini tanpa ibadat, umur kita tidak memberi faedah. Pendek katanya, kalau tak hidup pun tak apa. Pendek katanya, kalau tak hidup pun tak apa. Sekiranya hidup kita ni yang diberi oleh Allah 30, 40, 50, 70, 80, 90 tahun ini, kalau tidak menghasilkan ibadat yang diperintah oleh Allah, bermaksud umur kita tidak ada faedah. Jadi apa gunanya hidup tapi tidak ada faedah? Apa gunanya hidup tapi tidak ada faedah yang dapat kita bawa balik di hari kiamat besok? Apa faedahnya? Kita minta umur panjang tapi tak ada faedah. Minta sihat tapi tak ada faedah. Apa faedahnya sihat? Apa gunanya sihat kalau tak mendatangkan faedah? Apa gunanya umur yang panjang kalau tidak mendatangkan faedah? Jadi kita ni disuruh dianjurkan seandainya nak meminta umur yang panjang, tidak ada niat yang lain kerana nak beribadat. Kalau kita memohon kepada Allah agar umur kita dipanjangkan oleh Allah kerana nak mengumpul harta kekayaan, maka itu sifat yang dicela oleh Allah. Kalau kita minta kepada Allah umur panjang sebab nak mengumpul harta kekayaan, itu dicela oleh Allah. Dicela oleh Allah. Maknanya kalau kita hidup atas dunia ini tidak ada ibadat yang diterima oleh Allah,
maka umur kita tidak ada membawa faedah. Tak ada faedah. Rugilah. Rugi. Orang lain hidup ada faedah, kita hidup tidak ada faedah. Orang lain hidup membawa faedah yang banyak di hari kiamat, kita hidup bawa balik akhirat, dosa itu saja. Waalaikumsalam. Jadi jangan buat main-main wahai sekalian. Jangan buat main-main dengan nama ibadat ni. Jangan buat main-main. Ibadat ni jangan buat sambil lewa. Ibadat ni jangan buat suka-suka. Ibadat bukan sambilan. Ibadat ni bukan sambilan. Ibadat ni tujuan kita dihidupkan oleh Allah. Kembali balik, patah balik kepada asal. Betulkan balik niat kita. Aku hidup atas dunia kerana mengabdikan diri kepada Allah. Adapun mencari harta kekayaan itu bukan tujuan hidup. Bahkan itu sampingan hidup, sambilan hidup, bukan keutamaan kita hidup. Keutamaan kita hidup ibadat. Allah tidak menciptakan kita kerana mengumpul kekayaan. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri kepada Allah. Allah tidak berfirman tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengumpul harta kekayaan dah, supaya mencari kemewahan dah, supaya mereka mencari kesenangan dah. Allah tak sebut pun macam tu. Allah kata tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadat, mengabdikan diri, yakni melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, zahir dan batin. Itulah tujuan kita hidup. Dan setiap kali kita dihidupkan daripada tidur kita, kerana tidur tu ibaratnya mati. Tidur tu ibaratnya mati. Malam ni kita tidur, besok dihidupkan kembali oleh Allah. Apa tujuannya? Ibadat. Ibadat. Tapi kalau kita terlupa, kalau kita terlupa, bila kita tidur kemudian dibangunkan oleh Allah, oh Allah suruh kumpul harta kekayaan. Lupalah lagi niatnya. Lagi niat kita hidup. Ibadat. Dan hasil yang dituntut bagi hamba dan mata benda perniagaan segala awliya, wali-waliullah. Awliya itu mana? Wali-waliullah, para kekasih Allah. Jadi harta benda perniagaan, harta benda perniagaan di sisi wali-waliullah adalah ibadat. Kalau harta kekayaan di sisi kita ahli dunia ni, wang ringgit lah, kekayaan lah. Adapun segala kekasih Allah, sekalian kekasih Allah, mata benda perniagaannya adalah ibadat tu. Mata benda perniagaan. Dan ibadat tu juga jalan bagi segala orang yang atqiya. Ibadat tu adalah jalan bagi segala orang yang takut kepada Allah. Jadi mana-mana mereka yang takut kepada Allah, ibadat itulah perjalanannya. Ibadat itulah yang nak menyampaikan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka berjalan kepada Allah dengan ibadat, bukan jalan kaki. Nak mendekatkan diri kepada Allah, nak mendekatkan diri kepada redha Allah, bukan jalan kaki, tapi berjalan dengan ibadat. Pergabungan di antara ibadat zahir dan batin. Itulah ditenteraan kata ulama yang
menggerakkan hamba semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat kepada Allah. Dan bahagian yang ketinggian, dan bahagian yang ketinggian dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita dan orang yang kiram, yakni orang-orang yang mulia-mulia di sisi Allah, tujuannya ibadat. Kalau kita dalam hati kita qasad kita hidup ni bukan ibadat, mana kita bukan orang yang mulia di sisi Allah. Kalau qasad yang mana tujuan, tujuan matlamat kita hidup atas dunia ni, ibadatlah tujuannya, sesungguhnya kita tidak ada kemuliaan walaupun kita dipandang mulia oleh manusia. Walaupun manusia memandang mulia kepada diri kita, hormati kita, sanjungi kita, kita terkenal contohnya, tiba-tiba di dalam hati kita tu bukan qasad kita, bukan niat kita, bukan tujuan matlamat hidup kita ibadat, sesungguhnya kita tidak ada kemuliaan pun di sisi Allah. Meskipun manusia memuliakan kita, kita tidak ada kemuliaan. Hamba itu tadi tidak ada apa-apa pun kemuliaan di sisi Allah kalau di dalam hidupnya tidak ada qasad ibadat. Niat dia hidup nak bermewah, niat dia hidup nak bergembira, niat dia hidup nak berseronok, tak ada kemuliaan di sisi Allah. Betul kan tadi? Ni kita dah jumpa dah kesilapan kita. Betul tak? Kita dah jumpa. Ni di antara kesilapan kita. Selama ni kita ingat kita hidup ni tujuan kita nak bahagia, nak seronok. Bukan niat kita hidup ni tadi, matlamat kita nak beribadat, bukan. Niat kita hidup ni nak berseronok, nak berbahagia dengan harta, kekayaan, kemewahan. Maknanya salahlah perjalanan kita tu. Mujur Allah Ta'ala pilih kita belajar, baru sedar yang kita ni salah. Itu kalau kita tak belajar, kita tak jumpa kesalahan kita. Kalau kita tak belajar, kita tak akan jumpa kesalahan kita. Kita akan berasa betul. Orang ajak kita mengaji, apa nak ajak kita belajar ni? Kau ingat aku orang sesat ke? Kau ingat aku orang jahat ke? Kau ingat aku ni apa yang kau nak ajak belajar ni? Inilah sebabnya, supaya kita jumpa kesilapan kita sebelum mati, supaya kita jumpa kesilapan dan kesalahan kita sebelum mati. Alangkah malangnya kalau kita mati dalam keadaan kita tak tahu kita salah jalan. Alangkah malangnya kalau kita mati dalam keadaan kita tak sedar yang kita salah jalan. Salah perjalanan kita atas dunia ni, salah. Kita tak tahu. Mati dalam keadaan tak tahu kita ni berada di jalan yang salah. Alangkah celakanya. Alangkah celakanya gitu. Na'udzubillah. Tempat qasad yang mempunyai cita-cita. Tempat qasad orang yang mempunyai cita-cita, idah ibadat. Tujuan orang yang mulia, tujuan dan mempunyai himmah yang tinggi, itulah dia ibadat. Dan qasad dan tempat qasad yang mempunyai cita-cita dan orang yang kiram, dan kerjaan lelaki dan ikhtiar mempunyai mata hati. Orang yang mempunyai mata hati, orang yang memiliki pandangan mata hati, yang memiliki mata hati,
yang mata hatinya tidak buta, itulah dia. Ibadat itulah matlamat dia. Ibadat itulah yang dicari. Ibadat itulah impian dia sewaktu hidup atas dunia ini. Dan iaitu ibadat tu jalan orang yang dapat bahagia dan jalan syurga. Ibadat itulah adalah apa? Ibadat itulah jalan yang nak menuju, yang nak membawa hamba itu kepada syurga Allah Ta'ala. Jadi bagaimana kita nak sampai ke syurga Allah kalau tidak beribadat? Bagaimana kita nak sampai kepada syurga Allah kalau kita tidak ada ibadat, kalau tidak mahu beribadat, ataupun ibadat yang kita laksanakan itu salah, tidak diterima oleh Allah? Macam mana nak sampai ke syurga Allah itu? Kerana yang menyampaikan hamba kepada syurga Allah itu adalah ibadat. Makna mentaati Allah zahir dan batin tadi. Salikin, salik, orang yang berjalan kepada Allah. Salikin dipanggil, salikin, orang yang berjalan kepada Allah dengan ibadat zahir dan batin, itu salikin. Orang yang berjalan kepada Allah dengan ibadat zahir dan batin seiring, itu orang salik. Dan ibadat itulah yang akan menyampaikan hamba tadi kepada syurga. Jadi ibadat ni kalau kita buat main-main, melepaskan batuk di tangga, kita tak ada risau ibadat kita ditolak oleh Allah, maknanya pada adatnya takkan sampailah ke syurga. Tak sampai lagi ke syurga. Salah jalan nak sampai zaman. Orang lain ibadatnya Allah terima, kita beribadat Allah tak terima, nak sampai macam mana? Maka syurga tadi jadi angan-angan. Imam Ghazali kata nanti ada segolongan manusia yang syurga itu menjadi angan-angan sahaja bagi mereka. Meskipun waktu di dunia dia telah mendengar betapa hebatnya syurga, betapa dahsyatnya syurga, betapa nikmatnya syurga, betapa lazatnya syurga, tetapi di hari kiamat dia tidak direzekikan oleh Allah. Na'udzubillah. Dengar khabar aja. Atau hidup ni dengan syurga, bakul syurga, mudah-mudahan dapat masuklah. Tiba-tiba di hari kiamat dia tidak berpeluang menduduki syurga Allah. Kenapa? Salah jalan, salah perjalanan dia tu. Dalam dunia tu salah perjalanan dia, maka syurga tadi jadi angan-angan ya. Tak dapat. Walaupun waktu hidup ni dengar selalu lah syurga, seronok, sedap, tapi kita tidak direzekikan oleh Allah. Kita nak tak duduk dalam golongan yang macam tu? Kita nak tak duduk dalam golongan yang macam tu? Atas dunia ni dengar pasal syurga, hari kiamat kita tak diberi syurga oleh Allah. Kita nak tak isteri kita macam tu? Kita nak tak anak-anak kita juga macam tu? Kita tak nak, kita tak mau. Maka kena pastikan ibadatnya betul. Kena pastikan cara kita beribadat, cara anak bini kita beribadat tu betul. Kalau tak nanti ada yang tak sampai. Letak nanti ada di antara kita yang tak sampai situ, sampai ke satu tempat lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau tak sampai ke syurga, sampai ke satu lagi. Wal'iyadzubillah min dzalik. Tempat yang penuh dengan azab siksaan. Salah jalan, ke neraka lah kita. Kalau isteri kita salah jalan, ke neraka lah isteri kita. Kalau salah jalan suami kita, ke neraka lah suami kita. Kalau salah jalan anak-anak kita, ke neraka lah anak-anak kita. Wal'iyadzubillah. Dan kan Allah dah beri peringatan, ku anfusakum wa ahlikum nara. Hendaklah kamu pelihara, jaga diri kamu dan anak bini kamu daripada neraka Allah. Jadi nak jaga macam mana? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Belajar. Dengan belajar itulah. Dengan mengaji, dengan belajar itulah penjagaan
Nak menjaga diri kita daripada azab neraka Allah adalah dengan ilmu. Kita nak selamatkan diri kita daripada azab Allah dengan ilmu. Nak selamatkan anak bini kita daripada azab Allah dengan ilmu akhirat maksudnya, bukan ilmu dunia, ilmu akhirat. Ilmu dunia tak jadi. Jadi jangan duduk saja kita tak duduk tak nak mengaji. Kita merasakan kita puas hati dah dengan ibadat yang kita buat, padahal ibadat yang kita buat tu palsu lagi. Wal'iyadzubillah. Kita ditipu oleh nafsu. Kita ditipu oleh nafsu kita sendiri, kita ditipu oleh diri kita sendiri. Kononnya yang kita dah buat selama ni ibadat yang dah diterima oleh Allah, sedangkan segala amalan yang kita buat tu tidak ada ilmu pun. Kita tengok orang buat macam tu kita tiru, tengok orang buat macam ni kita tiru, padahal kita pun tak tahu pantang larang syarat rukun sahabatan ni, kita tak tahu. Kita tengok orang buat, kita buat. Katanya kita beramal bukan berlandaskan ilmu tetapi meniru. Adakah kita rasa selesa dengan amalan kita yang macam ni? Puas hati? Adakah kita puas hati dah dengan amalan dengan cara meniru ni? Jadi di antara sifat, kata Imam Ghazali, di antara sifat yang dibenci oleh Allah apabila ada dalam hati kita ialah mana? Berpuas hati dengan diri kita sendiri. Puas hati dengan diri kita yang masih jauh dengan Allah, yang ibadatnya masih salah, yang tujuan hidupnya masih salah, tapi puas hati. Itu sifat yang dibenci oleh Allah. Kenapa? Selagi ada sifat puas hati ni dengan diri kita sendiri, redha dengan diri kita sendiri yang masih jauh dengan ibadat ni, ini yang akan menjadikan kita tidak akan usaha untuk memperbaiki ibadat. Kita takkan ada usaha nak datang belajar, nak datang mengaji, nak datang mendengar. Tak ada usaha. Kenapa? Kerana kita dah cukup berpuas hati dengan ibadat yang kita buat. Buat apa aku nak belajar? Aku kan tak semayang. Buat apa aku nak belajar? Aku kan tak puasa. Bulan Ramadan aku puasa. Aku dah pergi haji, aku dah pergi umrah. Buat apa aku nak belajar? Tu nama hati. Hati-hati. Takut-takut salah jalan. Sebab nafsu tu dia suka menipu. Dia tipu diri kita, dia bisikkan dalam hati kita yang kononnya kita dah berada di jalan yang betul dah. Kerana kita setiap kali solat kita minta ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Jadi nafsu tipu kita, kau dah berada di jalan betul dah, padahal tak belajar agama. Nafsu tipu, kau dah betul dah, kau dah baik dah, tak perlu nak belajar agama dah. Kau bukan tak semayang, kau bukan tak tutup aurat, kan kau dah buat benda-benda tu, buat apa nak belajar lagi? Ditipu oleh nafsu dan syaitan. Lalu kita pun bersenanglah dalam keadaan kita tak nak mengaji, tak nak belajar, kita senang hati. Konon-kononnya ibadat kita tu dah betul. Rupa-rupanya bila kita belajar, bila kita tengok kalam-kalam orang yang mahir dalam ibadat ni, maknanya semua tu palsu lagi. Ya Karim. Cuba kita tengok ke belakang, dah berapa puluh tahun kita buang masa dah. Dah berapa puluh tahun kita buang masa tak nak duduk dalam majlis ilmu. Umur kita yang akan datang ni tak tahu berapa hari lagi yang tinggal. Adakah kita yakin kita akan direzekikan oleh Allah rezeki umur yang akan datang ni sama seperti umur yang dah berlalu? Yang dah berlalu sekarang ni 40, 45. Adakah kita pasti ada lagi peluang 45 tahun lagi yang akan datang? Adakah kita pasti? Adakah kita yakin? Jadi sepatutnya bila dah ada kesedaran tu cepat-cepatlah. Jangan buang masa. Cari dunia ala kadar. Sebab masa dah tak banyak ni untuk kita baiki ibadat. Berpada-padalah. Sebab dah rasa dah semua tu. Dah rasa mewah, dah rasa kaya, dah rasa begini. Cukup-cukuplah tunggu nanti ada kesenangan yang lebih dahsyat lepas daripada mati ni. Takat dunia ni dulu, relax dulu.
Tumpukan kepada ibadah dunia cari juga, tapi jangan lampau seperti dulu-dulu. Cukuplah dulu-dulu tu. Kata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Wahid, dia kata yang sudah tu sudahlah, baiki. Yang sudah tu sudahlah. Yang sudah tu tak boleh nak alter dah. Yang dah lepas tu tak boleh nak ejah dah. Lepas dah. Gunakan masa yang akan datang ni, perbaikilah baik-baik. Ni masih lagi ada peluang nak baiki. Yang lepas tak boleh baiki dah. Tak jumpa dah semalam tu. Yang semalam takkan jumpa dah sampai bila-bila. Tak bolehlah nak baiki semalam. Tapi kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk baiki masa-masa kita yang akan datang. Baiki, betulkan balik, ejah balik jadual kita, cari-cari nafkahnya, cari-cari ilmunya, ejah balik program kita dengan anak bini kita. Ada masa pergi cari ilmu, ada masa pergi bersiar-siar, ada masa begini, kena ada jadual lah. Barulah insya-Allah nanti semuanya selamat. Jadi ibadat itu, yakni ibadat yang dilaksanakan dengan kefahaman ilmu tadi adalah jalan yang membawa kepada kebahagiaan dan jalan yang membawa kita, menyampaikan kita kepada syurga. Jadi kalau sekadar beribadat tanpa ilmu, itu bukan jalan yang membawa kita ke syurga. Bukan. Kalau sekadar ilmu itu bukan jalan yang menyampaikan kita kepada syurga. Bukan. Imam Ghazali kata bukan. Itu jalan yang nak menyesatkan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku ni, kata Allah, aku ni Tuhan kamu, aku ni pemilik kamu. Aku, kata Allah, pemilik kamu, Tuhan kamu, pencipta kamu. Fa'budun, maka sembah olehmu. Sembah olehmu, yang akan daku maksudnya. Taklah kamu mentaati akan daku, sebab aku ni pemilik kamu. Aku ni pentadbir kamu, aku ni pemberi rezeki kamu, aku yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada. Zahir kita milik Allah, batin kita milik Allah, rohani kita milik Allah, jasmani kita milik Allah, akal kita milik Allah, penglihatan kita milik Allah, pendengaran kita milik Allah, gerak-geri kita milik Allah, anak bini kita milik Allah, suami kita milik Allah, kerja kita milik Allah, majikan kita milik Allah, harta benda kita semua milik Allah. Maka Allah Ta'ala kata fa'budun, taklah kamu sembah akan aku, taklah kau taat kepada aku, maksudnya taklah kamu patuh arahan aku, taklah kau patuh kepada aku, taklah kau sembah kepada aku, mengabdikan diri kepada aku, sebab aku ni Tuhan kamu, kata Allah. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah kita buat tak peduli. Allah suruh kita tak peduli, kita buat tak peduli je. Allah suruh beribadat, kita buat tak peduli. Padahal kita ni dimiliki oleh Allah. Nanti-nantilah ibadat, nanti-nantilah. Cari kekayaan dulu, cari kesenangan dulu. Ibadat ni nanti-nantilah. Maknanya kita membelakangkan Allah. Sedangkan Allah tu pemilik kita. Kalau anak kita bersikap demikian pada kita pun, kita nampak dah jahatnya anak kita tu. Jahatnya adabnya, jahatnya akhlaknya, betul? Kita susah payah jaga dia daripada kecil sangat. Cuba tunaikan apa yang dia nak. Tiba-tiba sampai satu peringkat, dia tak pedulikan panggilan kita, dia tak pedulikan arahan kita. Apa pandangan kita kepada anak yang macam tu? Apa tanggapan kita pada anak yang macam tu? Daripada kecil kita jaga dia sebaik-baik, punya penuh kasih sayang, sanggup kita bergadai nyawa, bersusah payah, berhutang sini, berhutang sana, kerana nak memberi kesenangan kepada anak kita tu. Tiba-tiba sampai satu masa bila dia dewasa, bila kita suruh, kita larang, kita panggil, dia buat tak peduli.
Apa pandangan kita kepada anak yang macam tu? Kita akan kata anak yang durhaka, anak yang jahat, anak yang tak mengenang budi. Betul? Betul ke tidak? Bagaimana pula kita dengan Allah? Bagaimana pula kita dengan Allah? Daripada tiada Allah ciptakan, daripada alam rahim kita dijaga oleh Allah, diberi nikmat oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, selamat duduk dalam kandungan ibu kita, selamat dilahirkan, sampai ke hari ini kita hidup, diberi nikmat pertolongan oleh Allah. Tiba-tiba Allah panggil, Allah seru kita buat tak peduli, tak peduli. Hamba yang bagaimana pula kita? Kalau tadi si anak kita nampak jahatnya anak, biadabnya anak, sedar tak yang diri kita ni hamba yang biadab dengan Allah? Apabila tingkah kita demikian, sedar tak yang kita ni hamba yang biadab, sangat biadab dengan Allah? Sedangkan makan minum kita semua ditanggung oleh Allah. Tiba-tiba kita tak pedulikan apa yang Allah perintahkan. Kita dibandingkan dia, kalau tadi kita boleh faham cerita ibu dengan anak, bapa dengan anak dia, kenapa tak boleh faham cerita kita dengan Allah? Bukankah Allah yang menolong kita daripada kecil, daripada tak ada kepada ada, daripada duduk dalam rahim mak kita tu, diberi rezeki oleh Allah, hidup kita dalam alam rahim ibu kita tu 9 bulan 10 hari tu. Kalau tak dijaga oleh Allah, mati lemah dah kita dalam tu. Mati lemah dah kita dalam tu. Tapi tak sampai ke hari ini, 40 tahun dah hidup, 45 tahun dah hidup, 50 tahun dah hidup, 70 tahun dah hidup, sentiasa ditolong oleh Allah. Tak pernah sesaat pun Allah tak tolong kita. Tak pernah sesaat pun tidak ditolong oleh Allah. Tak pernah. Tak pernah. Bukan kita saja mendapat pertolongan Allah, mak bapak kita pun ditolong oleh Allah, isteri dan anak-anak kita pun ditolong oleh Allah. Sentiasa. Tiba-tiba Allah panggil, Allah suruh kita buat tak perlu. Kita hamba yang bagaimana? Kita hamba yang bagaimana? Ini yang perlu kita renung-renungkan. Tengok bagaimana sikap aku selama ni. Betul tak cara aku hidup atas dunia macam ni? Patutkah aku buat macam ni pada Allah yang tak pernah tak tolong aku? Patut tak aku nak buat macam ni? Selama ni kita selamat pergi kerja, balik kerja daripada tak ada pangkat berpangkat. Siapa yang bagi tu? Kalau bukan Allah, siapa yang bagi? Siapa yang bagi kita peluang pekerjaan tu kalau bukan Allah? Betul ke tidak? Allah yang bagi. Ada apa balasan kita? Bagaimana kita nak berterima kasih dengan Allah tadi? Adakah berterima kasih dengan cara tak mempedulikan Allah? Adakah itu cara kita berterima kasih dengan Tuhan? Ataupun bagaimana yang sepatutnya? Jadi kita renung diri. Yang laki-laki, yang perempuan-perempuan, yang suami-suami, yang isteri-isteri, mari sama-sama kita tilik, kita renung diri kita. Bagaimana dengan Allah Ta'ala? Siapa kita dengan Allah? Patut tak kita buat demikian pada Allah yang tak pernah meninggalkan kita dengan memberi nikmat? Cuba kita bagi tahu waktu bila yang kita tak pernah guna nikmat Tuhan. Bila waktu yang kita tak pernah guna nikmat Tuhan? Cuba kita bagi tahu. Tak ada. Tak ada. Dalam tidur pun guna tidur tu sendiri nikmat Allah. Apa jadi kalau Allah tak bagi kita tidur? Jadi tidur tu juga nikmat Allah. Bergerak diam ni nikmat Allah ni. Bergerak dan diam ni nikmat Allah ni. Cuba kita bayangkan kalau Allah Ta'ala tidak mengizinkan kita diam, bergerak tak berhenti-henti, macam susah dah kita. Susah. Ataupun diam tak boleh bergerak, susah lah. Susah.
Jadi bergerak diam ni juga nikmat yang besar daripada Allah. Macam mana kita nak buat kerja kalau Allah tak tolong kita? Macam mana kita nak tunaikan tanggungjawab kita pada anak bini kita kalau Allah tak menolong kita? Kalau isteri macam mana nak jalankan tanggungjawabnya kepada suami kalau tak ditolong oleh Allah? Cuba kita renung-renungkan sahabat. Mudah-mudahan dapat sesuatu yang baik. Mudah-mudahan hasil daripada merenung, berfikir tadi ada keputusan yang baik, ada kesan yang baik dalam hati kita. Sebab memang kita perlu macam ni. Sebab tu sebenarnya kita mesti ada masa dengan Allah untuk kita merenung diri kita. Patutnya kita ada masa yang tertentu untuk diri kita nak merenung siapa kita dengan Allah Ta'ala. Ni majlis ilmu ni muncullah asbab daripada majlis ilmu ni. Kita boleh memikir, boleh pandang sekejap, boleh kita fikir, boleh kira-kira. Kalau tak ada ni, kalau tak ada majlis ilmu ni, saya pun takkan terfikir dah benda-benda tu. Tak ada masa nak fikir. Lebih baik saya fikir pasal duit. Baik saya fikir pasal beras harga dah mahal. Baik saya fikir macam mana nak jadikan nak memiliki harta benda yang mewah supaya anak bini saya senang hidup. Baik saya fikir pasal benda tu. Tapi mujur sebab tu orang yang Allah pilih duduk dalam majlis ilmu ni maknanya Allah betapa besarnya nikmat. Supaya hati kita tu ada juga masa memikir tentang akhirat, tentang ibadat. Supaya kita tak terleka khayal, lalok dengan dunia tu. Lalok dengan dunia kita tu. Wa ana rabbukum fa'budun. Kenapa nak kena beribadat kepada Allah? Kenapa Sebab dia Tuhan kita. Itu jawapannya. Kenapa nak kena taat sangat pada Tuhan yang dia buat, yang dia disuruh nak kena buat, yang dia larang nak kena tinggalkan? Kenapa Sebab dia tu Tuhan kita. Dia pemilik kita, dia yang menjadikan kita, dia yang menolong kita, dia yang memberi nikmat kepada kita. Memang sangat-sangat patutlah kita mengabdikan diri kepada dia. Lainlah kalau bukan Allah yang menjadikan kita, lainlah kalau mak bapak kita yang menjadikan kita, ataupun kita sendiri yang menjadikan diri kita sendiri, dan segala nikmat yang ada pada tubuh badan kita ni kita buat sendiri. Lainlah. Tidak. Boleh tak kita bercakap kalau tak dijadikan oleh Allah? Tak boleh. Boleh tak kita berfikir kalau tak diberi oleh Allah? Tak boleh. Kita berlagak sombong dengan pandai kita. Mana datang pandai kalau tidak dijadikan oleh Allah? Kita bangga dengan kejayaan kita belajar dulu. Kita pandai belajar. Siapa yang bagi pandai? Siapa yang bagi faham waktu belajar dulu? Siapa yang bagi belanja, yang menanggung pembelajaran kita? Daripada mana datang duit tu? Rezeki tu daripada mana? Mak bapak ambil mana? Mak bapak kita ambil mana tu rezeki tu? Mak bapak kita bancur sendiri, gaul sendiri, buat sendiri. Dah semua tu daripada Allah. Dah kita lupa segala budi baik Allah pada diri. Lupa budi baik Allah pada diri. Lupa jasa baik Allah pada diri. Betapa banyak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kau nak kira nikmat, kau takkan boleh kau tak boleh hitung, kau tak boleh kira. Kau takkan boleh hitung, kau tak boleh kira betapa banyak yang nikmat Allah. Diri kita ni dalam 1 minit ataupun dalam 5 saat, berapa banyak nikmat Allah yang kita guna pakai. Dalam 5 saat saja. Jangan ukur dengan umur kita yang dah 40, 50, 60 ni. Dalam 5 saat je berapa banyak nikmat Tuhan yang kita dah guna. Tak boleh kira. Dah, Allah bukan suruh bayar. Allah bukan suruh bayar, takkan terbayar. Allah suruh syukur. Allah suruh syukur. Allah suruh terima kasih dengan Allah. Dengan cara apa? Menggunakan nikmat tadi kepada benda yang Allah perintahkan. Itu cara. Kalau nak bayar tak terbayar, nak bayar dengan apa? Nak bayar dengan apa? Nikmat Tuhan. Tak boleh bayar. Dan lagi firman Allah Ta'ala, illa hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura.
bahwasanya inilah ada bagi kamu balasan dan adalah usaha kamu tu disyukurkan. Yakni apa maksud segala usaha kamu tu disyukurkan? Yakni akan diberi balasan oleh Allah. Mana apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan daripada ibadat tadi tu, Allah akan syukur. Mana nikmat tu tadi, nikmat beribadat tadi tu, akan ada balasan daripada Allah, dan usaha kita beribadat tu akan ada balasan baik daripada Allah Ta'ala. Allah tak akan mensia-siakan ketaatan kita. Allah Ta'ala takkan mensia-siakan apa yang kita korbankan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Masa kita akan dibayar oleh Allah, penat lelah kita akan dibayar oleh Allah, perasaan kita akan dibayar oleh Allah. Allah kira sampai ke perasaan kita. Allah bayar perasaan kita. Mana ada majikan atas dunia ni bayar gaji sampai dia ambil kira perasaan. Ada allowance suku, gaji pokoknya 3,000, tapi bulan ni dapat 5,000. Sebab apa? Baru-baru ni dia kena buat projek tengah panas, dengan perasaan letihnya, penatnya, begini dan begitunya, dibuat dalam keadaan hatinya begitu, jadi bayar allowance lebih. Ada? Tak ada. Tapi sahabat-sahabat rahimakumullah, Allah kira perasaan kita tu, susah kita, sedih kita, harap kita tu semua akan dibayar oleh Allah. Allah tahu perasaan kita tu. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu segala-galanya, hingga ke perasaan kita tu. Dalam nak mentaati perintah Allah, nak mengikut apa yang Allah suruh, nak menjauhkan apa Allah larang tu, kadang-kadang kita ada rasa kan, melawan dengan perasaan kan. Nak meninggalkan maksiat tu kan berlawan dengan perasaan kita. Susahnya lah nak tinggalkan maksiat tu, tapi terpaksa kita tinggalkan dalam keadaan hati kita begitu. Allah kira semua. Allah kira semua. Kalau perasaan dalam keadaan kita penat, letih, usaha juga buat apa yang Allah suruh, Allah kira. Penat, letih kita tu Allah kira, Allah bayar. Allah bayar dengan bayaran yang tak habis kita makan sampai bila-bila. Punyalah maha pemurahnya Allah Ta'ala tu. Allah bayar. Perasaan kadang-kadang nak taat kepada Allah ni korbankan perasaan. Macam isteri contoh, dia mesti taat pada suami dia, betul tak? Dia nak taat pada suami dia kerana dia takut kepada Allah. Dia taat kepada suami, itu tanda-tanda dia taat kepada Allah. Dia takut Allah benci kepada dia, dia takut Allah murka kepada dia, lalu dikorbankan perasaan dia kerana nak mentaati suami, betul tak? Allah bayar perasaan itu. Allah kira perasaan itu. Allah tak sia-siakan pengorbanan dia, sehingga keperasaannya pun akan dibalas oleh Allah. Subhanallah. Kemudian bahawasanya kami, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, tilik padanya pada ibadat. Bila kami tilik, kami tengok, kami selidik padanya ibadat ni, dan kami berceritakan padanya daripada jalannya. Jadi Imam Al-Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bila dia dah mengkaji, melihat tentang ibadat ni, dia dah teliti ibadat ni, yang nama ibadat ni dia dah teliti, dia dah kaji dengan segala kemahiran ilmu yang dia kuasai tu, dan serta pengalaman dia daripada awal ibadat sampailah ke akhirnya, sampai maksud, ialah yang diceritakan akan dia oleh orang yang salikin. Salikin tadi, orang yang berjalan kepada Allah dengan ibadat zahir dan batin. Orang yang beribadat, yang mentaati Allah zahir dan batin, itulah salikin.
orang yang menuju, orang yang sedang berjalan kepada Allah. Orang yang sedang berjalan kepada Allah iaitu orang yang mentaati Allah zahir dan batinnya. Bukan zahir saja, bahkan batinnya pun. Maka tiba-tiba ialah ibadat dari jalan yang sangat dalam. Imam Ghazali kata, tiba-tiba apabila dia dah telek, dia dah tengok, dia dah kaji, dia dah selidik, dia dah alami, dia dah lalui, lalu dia dapati bahawasanya ibadat itu adalah suatu jalan yang sangat dalam. Yakni maksud dalam ni yang sangat rumit. Ibadat ni sangat rumit. Siapa kata rumit ni? Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Sepatutnya dia kata senang lah. Sepatutnya dia kata senang lah. Dia ada ulama besar. Sepatutnya pada dia yang dah menghafal dan mahir pelbagai jenis ilmu ni, patutnya dia kata senang lah ibadat. Dah, dia yang hebat ilmunya pun mengatakan, mengakui bahawa ibadat ni satu jalan yang sangat rumit. Macam mana kita pula? Macam mana kita pula mendakwa senang je ibadat? Kita kata senang je ibadat, buat je dapat pahala lah. Itu kata-kata orang jahil. Orang yang mengatakan ibadat ni mudah, orang jahil. Ada pun orang alim yang bersangatan alim seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ni, dia mengatakan ibadat yang zahir dan batin ni adalah satu perjalanan yang sangat dalam, yakni sangat rumit. Dalam, bila kata dalam susah, bila kata dalam payah, bila kata dalam sempit, mana kinayah daripada rumit, sukar, sulit, rumit. Ibadat ni bukan semudah yang kita sangkakan. Kita kata alah senang je ibadat, buatlah apa yang Allah suruh tu, buatlah apa yang Allah suruh kita buatlah, apa yang Allah larang kita tinggalkan je. Mudah je bunyinya. Mudah je bunyi. Patutlah kita berasa dah selamat. Patutlah kita rasa selesa. Rupanya kita salah faham. Kita faham ibadat ni senang, patutlah kita seronok aja. Sehingga ada yang mengatakan kalau Allah ambil nyawa aku 2-3 hari ni pun tak apalah. Sebab apa? Dia menyangkakan yang dia dah beramal ibadat dengan sebab. Kita pernah jumpa pernah berjumpa satu hamba Allah ni dalam keadaan Allah, maknanya jauhlah daripada yang sepatutnya. Tapi dia mengatakan begini, kalau Allah nak ambil nyawa aku 2-3 hari ni pun aku redha lah, aku puas hati dah, sebab anak-anak dah habis belajar semua. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata kalau Allah ambil nyawa aku 2-3 hari ni tak apalah, aku puas hati lah, sebab alhamdulillah berjaya dah, anak-anak semua dah belajar, dah sekolah habis dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa jahilnya kita tentang ibadat. Semudah itu. Oh, Allah hidupkan kita ni supaya berkahwin, berbini, beranak, sekolahkan anak. Itu je. Bila anak kita dapat kerja yang hebat-hebat, kira berjaya dah tu. Allah nak cabut nyawa, kira boleh lah. Macam tu sangkaan kita. La ilaha illallah. Tengok. Tengok. Pandangan orang yang jahil dengan pandangan orang yang ada ilmu, jauh langit bumi. Jauh langit bumi. Puas hati. Allah kalau nak ambil nyawa saya tak apalah, anak-anak dah beres sekolah semua dah. Saya dah lepaskan tanggungjawab lah, maksudnya saya dah lepaskan tanggungjawab dah. Anak-anak semua dah sekolah, ya dah masuk universiti, ada yang dah masuk college. Alhamdulillah lah. Kalau Allah ambil nyawa saya pun, Ustaz kalau Allah nak ambil nyawa saya pun, saya puas hati dah, anak-anak dah jaya dah sekolah. Semudah itu. Allah Akbar. Kejahilan ni menipu kita, kebodohan agama ni menipu kita.
Kebodohan agama ni mempermain-mainkan kita, memperkotak-katikkan kita. Kita sering ditipu, dipermainkan, dipersandakan oleh kejahilan agama yang ada dalam diri kita. Kita menyangkakan cukup dah puas hati apabila kita dah bernikah, berkahwin, beranak, berbini, anak dah sekolah, anak dah dapat kerja betul, hebat, alhamdulillah, berjaya dah, selesai dah tanggungjawab Allah hidupkan kita. La ilaha illallah. Bahaya. Moga Allah bagi petunjuk. Tapi macam mana nak dapat petunjuk kalau kita tak dekatkan dengan ilmu? Macam mana nak dapat petunjuk? Orang ajak mengaji tak mau, orang ajak mengaji bagi alasan macam-macam. Dah macam mana nak dapat petunjuk? Nampak tak? Kita kena cari, kena usaha cari petunjuk ni, bukan tunggu petunjuk datang. Kena usaha cari petunjuk, bukan tunggu petunjuk datang. Kan yang datang malaikat maut kan juga. Duduk dekat rumah tunggu petunjuk. Kena keluar cari. Ni majlis ilmu ni, kena keluar cari. Dalam majlis ilmu tu ada betul petunjuk, bukan duduk rumah tunggu petunjuk datang. Nanti kan malaikat maut yang datang nanti kan. Kena melangkah, kena usaha cari. Kena usaha cari. Jangan tunggu. Kena usaha cari, siapa pun kita ni. Kena usaha cari. Jadi kata Imam Ghazali, maka tiba-tiba ialah ibadat ni jalan yang sangat dalam. Sangat dalam ni, sangat sukar, sangat susah, sangat sempit, sangat rumit. Dan sabil yang sangat payah. Sabil tu mana jalan lah. Jalan yang sangat payah. Jadi janganlah kita sangka ibadat ni senang. Janganlah kita sangka ibadat ni senang. Lebih-lebih lagi ibadat hati. Lebih-lebih lagi ibadat hati lagi sukar. Ibadat zahir ni payah dah, payah lagi ibadat hati tu lagi payah lagi. Nak menghasilkan ikhlas, nak jadi pemaaf, nak jadi orang yang merendah diri, nak menjadi orang yang sentiasa redha dengan qada qadar Allah, nak jadi orang yang hatinya sentiasa bersangka baik, payah, sangat-sangat payah. Padahal yang memiliki hati yang sangka buruk tadi orang yang tak pernah tinggal pernah tinggal semayang, tak pernah tinggal semayang, malam berqiyamul lail, tapi hati penuh dengan sangka buruk. Nampak tak? Zahir dah dapat luruskan dah tu, tapi batinnya belum. Kenapa? Ibadat batin ni lagi payah lagi, lagi payah lagi. Sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah, banyak bukitnya, banyak rintangan. Maksudnya ibadat ni banyak bukit, banyak halangan, banyak rintangan. Bila kata ibadat kan pasti ada datang halangan, pasti ada datang gangguan, pasti ada datang cabaran. Berbeza dengan nak buat maksiat. Nak buat maksiat tak ada halangan, nak buat maksiat tak ada cubaan. Tak ada cubaan nak buat maksiat. Sekarang ni kita boleh buat maksiat dengan senang, dengan mudah aja. Terbuka luas jalan ni. Tak perlu nak berperang dengan perasaan, tak perlu nak korban begini, korban begitu. Senang aja nak buat maksiat ni berbanding dengan nak buat taat kepada Allah. Nak buat taat, satu datang, satu rintangan, berlapis-lapis. Lepas satu-satu yang ni tak selesai, datang lagi yang lain pula. Datang dunianya, datang makhluknya, datang setannya, datang iblisnya, datang nafsunya. Masya Allah. Ini yang kita kata senang ni. Senang je ibadat. Buat je apa yang Allah suruh. Buat je. Buat macam mana? Buat rasa-rasa tu memang senang. Buat ibadat ikut rasa-rasa tu senang. Rasa-rasa betul dah ni semayang ni. Rasa-rasa hati aku ni, rasa-rasa dah bersih dah ni. Rasa-rasa kalau sehari dua ni malaikat maut ambil ni husnul khatimah ni, rasa-rasa ni. Rasa-rasa ingat bukan sate. Sate boleh lah kita nak rasa-rasa, ni ibadat tak ada rasa-rasa.
Tak boleh rasa-rasa sahabat ibadat ni. Jangan main rasa-rasa. Ibadat ni mesti dengan ilmu. Jangan rasa-rasa. Rasa-rasa semayang dah betul. Jangan. Jangan rasa-rasa semayang dah betul, rasa-rasa hati dah betul, rasa-rasa hati dah bersih. Jangan rasa-rasa, jangan. Ibadat ni tak boleh main rasa-rasa. Kena yakin yang kita buat tu berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan rasa-rasa. Banyak bukitnya, banyak halangannya. Bukit maknanya, kalau kata bukit lah, tak semua orang boleh lepas tu, kecuali orang yang memiliki hemah yang sangat tinggi, niat yang betul, hemah yang tinggi, perkakas yang cukup, ada kemahiran, tahu selok belok. InsyaAllah dia akan selamat naik dan selamat turun. Dia akan selamat melepasi bukit tadi, baru kata berjaya menawan gunung tu. Kalau setakat naik sampai ke atas mati kering, tak jaya lagi. Kalau setakat naik dekat atas tu mati, kat atas tu tergelincir, mati kat atas, tak berjaya lagi, tak panggil menawan lagi. Sebab ada rintangan waktu naik dan ada rintangan waktu tu turun. Jadi jangan mudah-mudah kita nak mendabik dada, kita kata dah berjaya. Bila sampai ke puncak, turun tu, berapa ramai orang yang mati waktu turun, tak selamat sampai rumah, mati dalam perjalanan nak turun. Sebab nak turun tu pun ada cabaran dia yang tersendiri. Berapa ramai orang yang dah beribadat tapi bina. Nampak tak? Itu maksudnya. Ada yang mula-mula lagi dah binasa dah, kat kaki bukit dah lemah semangat. Kaki bukit lemah semangat dah. Tengok, ya Allah, tingginya. Jembalang tanah, harimau, beruang, kuntilanak, macam-macam ada. Aku rasa nanti dah kau pergi dulu. Tu awal-awal lagi tewat. Sama lah macam ibadat ni. Sama lah ibadat ni, belum berjalan lagi, ramai tarik diri dah. Kita tengok majlis ilmu, berapa ramai yang dulunya duduk dalam majlis ilmu sekarang tak ada dah. Mana pergi kalau kata senang? Mana pergi kalau kata senang? Ibadatnya senang. Mana pergi kalau kata senang? Itu menunjukkan susah. Kita dah buat persiapan dah ni, nak daki bukit ni, dah buat persiapan dah, beli macam-macam barang-barang perkakah dah, siap dah lengkap. Tiba-tiba ada orang kata, jangan. Jangan, atas tu banyak bahaya. Nanti kan kalau apa-apa berlaku dekat atas tu, nanti kan nyawa kau begini begitu kau, anak bini kau nanti siapa? Jangan. Ini contoh fitnah manusia, makhluk. Bila kita nak beribadat, macam-macam perkataan manusia dah datang. Tak jadi. Simpan barang-barang. Esok lusa up dah dekat dalam TikTok. Siapa nak beli barang-barang daki gunung, murah je borong. Berapa? Tak jadilah nak daki. Terpedaya dengan kata-kata manusia. Ramai yang nak mengaji tapi bila dengar orang cakap begini, orang cakap begitu, tak jadi nak belajar. Tak jadi nak belajar. Mana kata senang? Mana kata senang ibadat ni? Payah. Payah. Banyak bukitnya dan sangat payah naik lagi, masyaqqah. Mana nak daki itu sangat-sangat perlukan berhempas pulas yang bersangatan, hemah yang cukup tinggi, hati yang betul kental saja yang boleh beribadat. Hati yang kental, hati yang berani, yang cukup persiapan, yang tak mudah disaiko. Jauh perjalanannya,
Bukan sehari dua kita mengaji kita sampai dah. Bukan sehari dua kita mengaji 2, 3, 4, 5, 6 tahun mengaji, belajar sampai kepada matlamat. Tak, belum tentu. Ada hamba Allah yang nak mati baru Allah sampaikan dia. Ada hamba Allah dalam perjalanan ni, waktu dia nak mati baru sampai kepada Allah. Belas tahun, puluh tahun tak sampai-sampai lagi maksud ibadat dia. Akhirnya nak mati baru Allah izinkan, baru Allah rezekikan dia. Ada orang yang puluh tahun. Jadi jangan kita ingat kita mengaji 2, 3, 4 bulan, 5, 6, 7 tahun kita dah sengih-sengih, konon-konon dah sampai. Sampai apa? Dah mula dah pandang orang atas bawah, atas bawah. Tak boleh pakai ni pokok ni. Dah sampai. Ini semua ibadat nakkan syurga ni semua tak boleh harap ni golongan ni. Ni ibadat nakkan syurga, nakkan pahala ni semua tak boleh pakai ni. Ini semua tak sampai lagi kepada Allah. Ni sampai dah. Rupanya kena tipu. Orang kalau sampai dia tak sombong, tak kabur macam tu. Orang yang kalau betul-betul dah sampai kepada Allah, dia tak sombong, dia tak takabur, dia takkan ujub dengan diri dia. Contohnya mana? Nabi SAW. Dialah penghulu segala orang yang sampai kepada Allah. Ada tak Nabi memperlekehkan orang yang nak beribadat? Bahkan Nabi raikan, bukan Nabi kondem, Nabi raikan. Itu baru betul. Ini kita mengaku kita dah sampai konon-kononnya, tapi kita tidak ada adab, tidak ada akhlak dengan orang yang baru nak berjinak dengan agama. Itu menunjukkan kita jahil, itu menunjukkan kita bodoh. Allah, tu macam-macam tu tadi kata tu di antara tipu daya lah tu, di antara tipu daya, nampak dah. Sampai satu peringkat syok dengan diri sendiri, perasan dengan diri sendiri. Sampai tak matlamat, tak sampai. Itu contoh tu tipu daya lah. Kena dah tu, kena tipu daya dah. Kena tipu daya dah. Jadi jangan ingat bila kita dah mengaji, kita dah belajar, dah beramal lebih kurang, kata konon-konon dah sampai. Belum. Janganlah kita ni nak perazan. Kita ni mula pun belum lagi. Jangan kata aku dah masuk dalam golongan orang yang beribadat. Belum masuk lagi. Kita baru nak mula belajar cara beribadat baru nak belajar cara beribadat. Ni tengah belajar ni, baru nak ambil tahu lah ni. Kita sengih-sengih dah, aku dah sampai dah, aku dah separuh jalan kau. Aku belakang sikit lah daripada kau, sebab itu aku datang lambat sikit. Kau yang dulu, aku ni dah dekat separuh lah. Wah senang. Banyak senang. Tu kata perasan kita tak habis-habis. Perasan tak habis-habis kita. Bangun tengah malam semayang, sengih sorang-sorang. Tak sangka. Bangun tahajud malam-malam, lepas tu sengih sorang-sorang. Tak sangka. Hebat juga aku ni. Orang lain tak boleh bangun, aku boleh bangun ni dalam keadaan hujan, ribut, sejuk-sejuk ni. Tak sangka. Habis jahanam. Nampak tak? Tipu daya banyak. Sebab tu mereka ni tak seronok. Mereka ni dia tak seronok, dia tak banyak ketawa dia, sebab dia tahu dia sedang dalam kesusahan, kepayahan. Perjalanan yang dilalui bukan perjalanan yang seronok.
Allah, jauhnya lah beza kita dengan dia orang. Macam mana kita nak mendakwa yang kita ni orang hebat? Macam mana kita nak dakwa kita orang baik sedangkan tak ada pun sifat-sifat macam tu pada kita? Banyak bukitnya yang sangat payah naik lagi masyarakah, jauh perjalanannya. Jadi jangan harap 2-3 minggu, 5-6-7 tahun kita belajar agama, beramal dah sampai. Jangan harap. Amat besar kebinasaannya. Tak belajar pun binasa, tak beribadat pun binasa. Dalam ibadat tu pun ada kebinasaan. Kalau tak nak belajar, tak nak beribadat, dah tentu binasa dah. Yang sedang berjalan dalam ibadat tu pun dia terdedah kepada kebinasaan. Sebab tu kena ada guru yang membimbing. Jangan jalan seorang diri. Sebab kita tak mahir perjalanan nak daki gunung dan nak turun tu. Kita tak mahir. Sebab tu perlu berguru, perlu mengaji. Inilah dia kitab ni. Inilah Imam Ghazali dah sedang nak bimbing ni. Imam Ghazali nak bimbing kita, nak bagi tahu apa yang kau akan jumpa, apa yang kau akan tempuh dalam ibadat ni. Kau akan jumpa pas satu-satu. Imam Ghazali nak terangkan kepada kita. Tapi kalau kita tak nak lah belajar-belajar ni, aku tahulah beribadat sendiri. Tunggu. Tak lama dah tu. Sombong. Lagi tersembunyi, nampak dah tu. Banyak yang menegahkan dia. Besar kebinasaannya ibadat ni. Salah cara beribadat. Ada orang yang sedang cari pekakas sesat dah. Sedang nak belajar cara ibadat tu sesat dah. Belum beribadat lagi. Waktu cari ibadat, waktu cari pekakas tu sesat dah. Contohnya mana? Terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang merosakkan akidah. Tu dalam belajar tu. Tu cerita tengah belajar tu, makna tengah cari pekakas tu sesat dah. Tengah cari pekakas tu sesat dah. Belum daki lagi. Yang nama ibadat tadi belum daki lagi, tengah cari pekakas sesat. Allah, moga Allah pelihara lagi kita semua. Amin ya Allah. Terpedaya dengan macam-macam pahaman-pahaman pelik tu. Habis ya Allah. Banyak yang menegahkan dia. Apa maksudnya? Banyak yang menghalang, banyak yang tak bagi. Banyak yang tak bagi, banyak yang menghalang, banyak yang menarik diri kita ni supaya jangan mentaati perintah Allah. Dan yang membimbangkan dia, yang membimbangkan kita. Apa maksud membimbangkan ni? Merisaukan kita sehingga kita lupa ibadat. Yang membimbangkan kita, yakni yang melupakan kita daripada ibadat tu terlalu banyak. Bimbang dengan bini, bimbang dengan laki, bimbang dengan anak, bimbang dengan kawan, bimbang dengan kerja, bimbang dengan masyhur, bimbang dengan pangkat, bimbang dengan jawatan, bimbang dengan ini, bimbang dengan itu, sehingga terlupa tujuan asal kita dihidupkan oleh Allah. Sebab yang membimbangkan tu bukan sikit. Yang membimbangkan kita daripada ibadat tu bukan sikit. Jadi kita perlu kena ada yang mengingatkan kita kepada ibadat. Mana? Ni lah dia, majlis ilmu. Kena duduk dalam majlis ilmu, kena dekatkan diri dengan kawan-kawan yang suka menuntut ilmu, yang suka beribadat. Kerana mereka itulah, daripada mereka itulah nanti boleh melupakan atau mengingatkan kita kembali kepada asal tujuan kita. Kena ada kawan-kawan yang macam tu, kena duduk dalam kumpulan-kumpulan yang macam tu, supaya kita tidak dibimbangkan sehingga kita terlupa daripada asal dan maksud kita dihidupkan oleh Allah. Kena duduk dalam kumpulan, kena berjamaah. Lagi pula tersembunyi yang membinasakan dia. Yang membinasakan ibadat ni ada, tapi tersorok, tersembunyi. Yang membinasakan ibadat tu tersembunyi, tak nampak. Itu yang jadi macam tadi tu. Kalau Allah nak ambil nyawa saya 2-3 hari ni, ambil dah. Sebab apa? Pada dia sangkaan dia amalannya dah betul dan diterima oleh Allah. Sebab apa? Dia tak nampak yang merosakkan ibadat dia. Tak nampak sebab tersembunyi.
Dah bila tersembunyi nak tahu macam mana? Sebab tu kena duduk dengan orang yang nampak. Sebab tu nak kena duduk berdamping, berkawan dengan orang yang nampak. Sebab kita buta, sebab kita gabun, perlukan pembimbing tadi tu. Orang-orang yang dah nampak tadi tu, kita perlukan orang ni supaya boleh membimbing kita. Dia kata guru tadi, guru yang mursyid tadi tu, supaya dia nampak ni salah ni, cara awak buat ni, cara amalan awak ni salah ni, cara yang awak buat ni salah ni. Pada kita betul, kalau tak ditegur oleh guru, kalau tak ditegur oleh guru, kita syok sendiri. Padahal jalan yang kita lalui sah. Sebab kita tak nampak. Pandangan kita tidak setajam pandangan guru-guru tu, guru-guru yang mursyid tu, tak setajam. Kita ni benda yang besar-besar boleh nampak, besar-besar gunung, besar-besar bukit boleh nampak. Tapi kalau jenis tipu daya yang seni, yang halus, sorok ni kita tak nampak. Sebab tu kita kena ikut, kena percayakan, kena ada bimbingan daripada orang yang nampak dah benda tu. Maksud nampak tu tadi dengan ilmu. Dia ada ilmu. Dengan ilmu yang ada pada dia tu, dia nampak sehalus-halus tipu daya tadi dia nampak. Tapi pada kita tak nampak. Dia punya teropong mahal. Sebab tu dia boleh nampak. Walaupun tersorok, tersembunyi, dia boleh nampak. Jangan buat macam tu, salah tu. Tak kena tu, kalau buat macam tu tak kena. Pada kita tak kena tak mana, okey je. Sebab kita teropong cak ayam. Kita punya teropong ada, tapi cak ayam tu silap tikam, beli gula dapat. Kita guna teropong tu, mana nak nampak? Tak ada teropong canggih, mana nak nampak? Alat scan tak ada. Tapi ulama-ulama tu ni, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni, di antara mereka yang ada alat scan yang canggih sehingga nampak segala tipu daya permainan nafsu dan syaitan dalam ibadat tadi. Kita tak nampak. Sebab tu kita rasa betul dia, apa ada salah? Yang semayang aku semayang, yang puasa aku puasa, apa ada salahnya? Apa ada salahnya? Sebab tak nampak. Sebab kita tak nampak. Dah tak nampak, sombong pula tu. Dah lah gabun, sombong pula. Ada orang celik nak bimbing, tak mau. Ada orang yang celik, yang nampak, nak bimbing, tak mau. Jadi kita ni ibarat dah lah buta, sombong pula. Dah lah buta, dah lah gabun, sombong pula. Banyak yang menegahkan dia dan yang membimbangkan dia, lagi tersembunyi yang membinasakan dia. Maknanya yang merosakkan ibadat ni banyak lagi tersembunyi. Dan yang memutuskan dia, yang memutuskan, yang menjadikan asbab tergendala kita nak beribadat tu pun banyak. Kemudian lagi banyak seterusnya. Sebab tu kita tengok ada yang na'udzubillah min zalik, kadang-kadang dah beramal, dah berhijrah sekat jalan, patah balik. Tu yang memutuskan dia. Dah berubah dah, patah balik, tak jadi. Ibaratnya tadi tengah jalan daki gunung tadi, sampai ke kaki gunung ke ataupun tinggi sikit, dengar rimau mengaum, balik tak jadi, patah balik. Tu ibarat dia. Dah berubah dah elok dah mengaji dah datang kuliah dah jaga aurat dah, patah balik, duduk balik tempat lama dah. Allah, itulah apa macam mana kita ni muju Allah pilih pun belum tentu lagi kita. Dan dalam masa yang sama kita sedihlah kawan-kawan kita yang tak belajar dulu dah belajar, dulu yang tak mengaji dah mengaji, yang tak pernah pegang kitab dah pegang kitab. Tapi sayang segera jalan. Sayang. Sebab ni Imam Ghazali cerita dah ni. Tak semua yang berjalan tu sampai. Ada yang patah balik, ada yang tergendala tengah jalan, ada yang dalam perjalanan tu binasa, macam-macam. Lepas tu kita doa, jangan lupa doakan kawan-kawan kita, dakwah terus, ajak terus. Selebihnya serah kepada Allah, bukan urusan kita itu.
Sedihlah kita. Sebab Imam Ghazali dah ceritakan nasib besok, nasib di hari kiamat tu. Kalau ibadatnya salah, ibadatnya tak ada, ibadat yang tak terima tu, yang menunggu, celaka yang menunggu dalam kubur tu, celaka yang menunggu saat sakaratul maut tu, bukan kaleng-kaleng ni. Celaka yang menanti tu bukan kaleng-kaleng. Lepas tu kita ajak, marilah mengaji, marilah mengaji, marilah belajar, jomlah, marilah. Kadang-kadang timbul perasaan malu pun ada. Macam hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong, ajak orang mengaji. Ajak dengan kawan, pull dalam grup, jomlah belajar, jomlah mengaji. Macam hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Orang tak peduli. Kita yang lebih-lebih nak ajak orang belajar. Lagi banyak seterunya, musuhnya banyak, ibadat ni banyak musuh, dan perampasnya pun banyak. Dah ada dalam tangan, dah lesap. Dah ada dalam tangan lesap. Mana contoh perampas dia? Mengumpat. Itu contoh perampas dia, mengumpat. Dah beribadat belas tahun, dah beribadat puluh tahun, tiba-tiba kaki mengumpat, habis dirampasnya segala kebaji. Dengki tak cerita lagi. Yang dengki, rampas jaga dengki, habis licin semua dirampasnya. Sifat dengki ni dalam hati ni tak suka tengok kesenangan saudara kita. Bila saudara dapat kesenangan, kita berhasrat supaya kesenangan tu ditarik oleh Allah, dimusnahkan, dibinasakan. Itu nama penyakit dengki. Penyakit dengki ni perampas kebaji. Bukan rampas sikit-sikit, tuan-tuan, rampas habis licin. Tak kira pahala ibadat belas tahun, tak kira pahala ibadat puluh tahun, bila ada dengki, habis licin dirampas, kosong tinggal. Nampak tak tu? Ini bagi orang yang dah ada ibadat ni, mana ibadatnya dah betul, dah diterima oleh Allah, dah menghasilkan pahala ni. Ini cerita yang dah beribadat, yang dah ada pahala. Yang tak ada pahala nak rampas apa? Yang tak ada pahala nak rampas apa? Memang tak ada. Jadi negatif lah. Ini cerita yang semayangnya dah betul, dah cukup syarat, dah cukup rukun, dah tahu sah batal, mana ibadat dia dah dapat pahala dah, Allah terima dah, dapat pahala dah. Tiba-tiba tadi tak jaga pantang pula dah. Tak jaga pantang daripada mengumpat, tak jaga pantang daripada berdengki, habis dah dirampasnya segala kebaji. Habis penat ni. Bila kita belajar, bila selami macam ni, baru tahu perjalanan ibadat tu macam mana sebenarnya. Kalau kita tak nak belajar, tak nak mendengar, senang je buat, nanti dapat pahala, nanti dalam syurga, senang lah kita. Senang je. Buat dapat pahala, buat dapat pahala, buat dapat pahala. Lagi banyak seterusnya dan perampasnya. Sedikit yang menolong akan dia dan yang mengikutnya. Sikit je yang nak tolong buat ibadat ni, sikit. Yang tak nak tolongnya ramai. Yang nak tolongnya sikit je, yang nak mengikutnya sikit, yang tak nak ikutnya kan. Jadi janganlah kita sedih. Janganlah kita sedih kalau kita tengok kuliah tak ramai, pasar malam ramai, konsert ramai. Dah memang dah begitu. Dah memang begitu dah. Imam Ghazali kata dah, yang nama ibadat, benda baik ni tak ramai. Sendu je. Jangan risau, dah memang begitulah keadaan dia. Tapi kalau kuliah kita ni sampai rela jaga, itu mesti ada masalah. Sampai ada rela berjaga, parking berjaga, punya ramai yang datang, itu mesti ada something wrong. Nampak tak? Golibnya benda baik ni sikit,
Benda betul ni sikit yang nak, sikit yang mau, sikit yang sudi. Kita tengoklah dalam live-live TikTok ni, kita tengok benda manfaat dengan benda tak manfaat, mana ramai? Kita tengok benda yang lagu-lagu lah. Tak payahlah kata yang haram yang lagu-lagu lah, yang kosong-kosong lah. Kita tengok berapa ramai orang yang menonton, yang mengikut. Paranormal, berapa dia punya view ni? Sanggup tunggu pukul 1-2 pagi tu, daripada pukul 11 sampai pukul 1, daripada tak jumpa hantu sampai jumpa hantu. Kadang tunggu tak jumpa hantu, terpaksa berlakon jadi hantu. Ramai pengikutnya yang istiqamah, basuh muka mengantuk. Bila kuliah agama nak bagi ilmu yang bermanfaat untuk kiamat, tak aman. 100 orang. Dah memang adatnya begitulah. Sebab tu ada doa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, himpunkanlah kami, jadikanlah kami daripada golongan yang sedikit. Sebab Allah pun sebutkan dalam Quran tu, sedikit yang bersyukur. Betul tak? Maknanya yang bersyukur ni sikit, banyaknya yang kufur. Banyaknya yang kufur nikmat, yang syukurnya sikit. Penduduk syurga dengan neraka mana ramai? Neraka lagi ramai, syurganya tak kan? Lepas tu jangan kita sedih lah. Kalau kita join kelas mengaji, kita duduk dalam jemaah belajar agama, orang yang nakkan kepada agama sikit, jangan risau. Dah memang itulah memanglah begitulah corak dia, itulah betul. Habislah, wallahu a'lam. Bateri pun dah habis. Alhamdulillah, moga Allah memberi manfaat, moga Allah memberikan sesuatu kesan dalam hati kita, mudah-mudahan yang menjadi asbab, menjadi spark dalam hati, pencetus untuk kita berubah menjadi yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada sekalian yang hadir, yang mengikuti. Moga-moga dengan berkah majlis ilmu kita, Allah Ta'ala sampaikan juga segala kelebihannya kepada anak isteri kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, semuanya tidak terkecuali. Yang dapat hadir, yang tak dapat hadir kerana keuzuran, yang tak dapat ikut daripada awal, ataupun yang baru terjumpa, tidak dikecualikan, tak terkecuali mendapat segala kelebihan yang Allah janjikan, yang Allah nak bagi kepada orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Cukuplah sekadar. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqina wa baqiya lana wa qurratin lana fi dinina ma'al kutri wa tawrata. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ya Allah ila ahsanil hal. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين وبجاه رسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله مني ومنكم منا ومنكم. تقبل يا كريم. الحمد لله.
boleh tarik kambing ni tambah kan yang jadi kambing ni. Boleh lagi lah. Alhamdulillah.